Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, Alhamdulillah kita dah sampai episod yang ke-6 untuk caller kita pada hari ini. Aku terkejut dah. Kalau dah ke-6 tu bukan kaleng-kaleng lah. Dan kita sendiri yang request sebenarnya nak part 6 kan. Sebab kita pun tahu permintaan ramai, demand komen banyak lagi. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much kepada korang yang belum follow our social media. Link ada disediakan bawah. Follow kami rapat-rapat untuk dapatkan perkembangan terkini. Dan kepada korang yang ada cerita seram nak kongsikan dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu yang korang ada kisah seram nak kongsi. Aku rasa korang pun dah tahu siapa caller kita sampai episod 6. Apa pun, Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam. Dah episod ke-6 ni Ayu. Ramai betul minat cerita Ayu ni. Jadi hari ni Ayu, hari tu kan dah bagi hint kan cerita rare hari ni kan. Jadi cerita rare apa yang dikongsikan hari ni? Okey, ni yang Ayu nak ceritakan ni masa yang kita orang tengah calling dengan Santai Chill. Memang masa tu ada berlaku kejadian and ada makhluk yang datang pergi jumpa Ayu. Okey, sekejap kita nak dapatkan clarify. Boleh fine. kongsi cerita ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Kita dapat izin Jadi kita dah tak sabar nak dengar. Apa kata kita dengarkan terus cerita yang pertama dari Ayu. Dipersilakan. Cerita ni masa kita orang calling, kalau tak silap yang part 4. Sebabnya banyak yang cakap Ayu tengah berbisik and then ada dengar bunyi something macam tu kan. Okay, ceritanya macam ni. Masa kita orang call tu, Ayu dekat rumah keluarga mentua. Okay, malam tu Ayu duduk dekat luar. Rumah ni diorang baru pindah tak lama pun masa tu. And elektrik dekat rumah tu pun baru ada dipasang. Okay, masa Ayu duduk dekat luar tu, bukan Ayu seorang je tau. Ada husband Ayu sekali. Kita orang tengah duduk tu, dekat rumah ni, dia ada rumah kosong dekat sebelah. Rumah ni tak tahu dah berapa lama diorang buat, tapi memang tak ada orang duduk dekat rumah tu. So, rumah ni dia tak ada berpagar tau. Dia memang rumah, terus rumah sebelah. Cuma ada laluan tengah je lah. Macam tu. Okay, dekat rumah tu dia ada satu tingkap cermin yang sekarang ni sliding door. Masa kita orang tengah sembang tu, dekat tingkap sebelah tu ada bunyi cakaran. Panjang bunyi cakarannya. Lepas tu Ayu tengok muka husband tengok muka Ayu. Kita orang tak tegur tu. Then slowly masuk ke dalam. Masa masuk dalam tu, malam tu anak buah Ayu, anak kepada kakak husband lah, dia ada terkena. Diorang ada macam main waktu petang dekat luar tu, main bola kalau tak silap. Mungkin masa tu lah yang dia kena.
Okay, masa tu tak ada cerita, masing-masing tengah panik sebab badan dia tiba-tiba panas. Lepas tu malam tu masa Ayu tengah calling kan, Ayu masuk ke dalam. Masa Ayu masuk dalam tu, dalam bilik, masa tu memang tak ada orang, which is siapa yang komen-komen dekat bawah cakap ada anak Ayu panggil, ada orang tegur, ada bunyi ketawa, memang tak ada. Sebab masa tu memang Ayu je yang ada dalam bilik, pintu bertutup, tak ada apa. Memang Ayu tengah calling dengan santai chill. Ayu duduk dekat bawah, ada katil dekat belakang. Dekat tepi dinding sebelah kanan tu ada satu tingkap. Tingkap tu memang ada yang berdiri dekat luar. Perempuan, kuku panjang, rambut memang panjang. Tapi masa tu Ayu tak dapat nak bagi tahu sebab kita orang tak nak ada berlakunya panik malam tu, sebab kita dah heboh pasal anak buah Ayu ni sakit kan. So kita tak macam tambahkan lagi lah masalah. Sepanjang masa Ayu calling tu, dia memang keep kacau. Kalau ada yang dengar something masa tu, memang dia ada dekat sebelah. Tapi dia bukan dekat sebelah tempat duduk, dia dekat luar, dekat tingkap sebelah kanan Ayu tu. Dia memang berdiri dekat sana. Sampailah kita orang habis selesai calling dengan santai chill masa tu. Malam tu Ayu dalam pukul 2 pagi macam tu, Ayu tiba-tiba kena migraine attack yang kepala memang sakit sangat. Okay, malam tu memang kita orang tak ada bising sampai esok paginya subuh. Kepala Ayu memang berat sangat and sakit sangat. Tapi masa tu kita orang tak ada bunyi apa-apa lagi, tak ada cakap apa-apa berkenaan pasal tu lah. Okay, esok harinya kita orang balik rumah. Ni terus cut off yang kita orang ada dekat rumah siang hari lah, malamnya. Okay, malam tu tengah Ayu dengan husband dalam bilik, kita orang tengah sembang-sembang berkenaan dengan masalah dekat rumah tu lah. So Ayu ada cakap dengan dia dekat rumah tu ada something. Lepas tu masa Ayu cakap dengan Abah pun, Abah cakap dekat rumah yang dekat sebelah tu memang ada satu makhluk perempuan kuku panjang. Tapi dia bukanlah yang baik, dia memang yang sejahat-jahatnya makhluk ada kat sebelah tu. Sebab Abah cakap yang ni memang bukan yang bagus punya, memang jahat. Okay. Malam tu kita orang ada dapat calling dari akak dia. Akak dia cakap masa akak dia balik, sebab akak dia sepatutnya dia orang stay dekat KL. So lepas dia orang balik tu, kakak dia kena. Kakak dia tak dapat nak bangun, kaki dia rasa macam berbisa, tak dapat angkat. So suami dia ni boleh dikatakan pandai jugalah berubat, tapi bukannya full time mengubat orang, tak. Dia untuk family je. So husband dia cakap, dia cakap macam ada atuk Ayu, dia cakap macam tu. Lepas tu dia suruh call Ayu dekat Miri. Okay, bila dia orang call Ayu dekat Miri, masa dia orang call tu, atok tu ada berdiri dekat depan Ayu. Tapi dia tak ada cakap apa-apa. Tapinya kita terkejut lah. Akak dia cakap macam ni, Ayu ada cerita apa-apa tak dengan kau? Dia cakap dengan husband Ayu lah. Tak ada, kenapa? Dia cakap macam tu. Sebab abang tadi dia tolong ubatkan, dia cakap ada atuk Ayu dekat rumah ni. Dia cakap macam tu. Tu Ayu cakap lah, kenapa dia pandai dekat sana pula? Lepas tu Ayu cuba berkomunikasi. Dia tolong ubatkan. Dia cuba tarikkan yang bisa dekat kaki kakak dia tu. Lepas tu Ayu cakap lah, memang ada rasa sakit sikit sebab bekas-bekas daripada benda tu tadilah. Sebab dekat kaki kakak dia tu ada benda yang Ayu tak dapat describe makhluk ni apa, langsquid ke, kapon ke, tak tahu. Tapi dia memang kuku panjang. Dia macam ada tusukkan benda tajam dekat kaki kakak dia. Bila benda ni berlaku, barulah kita orang tahu
apa yang berlaku masa malam yang Ayu calling dengan Santai Chill. Sebelum Santai Chill call, anak perempuan dia ada tengok lembaga perempuan dekat dapur melintas depan dia. Tapi dia tak tegur, dia tak berani tegur. So dia berlari pergi luar, dia tak cerita dengan kita orang pun tak tahu. Lepas tu, masa akak dia, rupa-rupanya masa tu, dalam satu malam tu, masing-masing kita ada kena kacau. Husband Ayu dia ada kena tegur. Benda tu macam panggil, hui, macam tu. Dekat rumah sebelah. And then kakak ipar Ayu tu pun sama, kena benda yang sama. So malam tu, selepas je kita orang habis calling, kita cerita-cerita pasal dekat rumah tu ada benda ketuk dekat dinding. Kita dapat imaginekan kalau macam ada benda yang ketuk dekat dinding dong 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 dong, macam tu kita dapat dengar. Lepas tu husband Ayu dengan Ayu diam. Kita orang main signal, ada dengar tak cakap macam tu. Tu husband Ayu, diam dulu, dengar. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu ada bunyi macam bunyi orang menangis. Macam tu. Dia nak cakap macam orang bunyi menangis, ada juga macam bunyi yang kucing kalau dia ada tengok macam something, dia macam bunyi pelik tu. Macam tu. Lepas tu Ayu cakap, bukan kucing ni, memang bunyi orang menangis. Lepas tu Ayu duduk menghadap husband Ayu. Malam tu benda tu ada. Selepas dari kejadian dekat rumah kakak ipar Ayu, dia datang dekat rumah sini pula. Dia datang dekat rumah sini, dia macam marah yang sebab yang atuk tu tolong ubatkan yang kakak dia tu. Perempuan dia berbentuk memang susuk tubuh perempuan, tinggi, berbaju putih, rambut dia memang panjang sampai ke debah. Kuku dia sampai mencecah ke kaki dia. Contoh macam tinggi dia macam 7 kaki. Kuku dia tu memang memanjang sampai ke bawah. Benda tu macam dia macam apa, tangan dia tu dia layangkan sampaikan ada bunyi kuku tu. Macam tu. Lepas tu esok hari Ayu ceritalah dekat Abah. Dalam masa yang sama, masa tu diorang Abah ada ubatkan orang. Abah cakap okey, kemudian kita cerita yang tu sebab Abah tengah ubatkan orang. Nanti kalau dah selesai, kita baru cerita yang pasal dekat rumah mertua Ayu tu. Okey. Benda ni dia berlaku serentak. Selepas waktu maghrib, Abah pergi rumah orang tu. Dia macam mana, jin ni dia macam, dia bukan pendamping, dia bukan saka, dia bukan keturunan, dia sudden suka dekat perempuan tu. Jin tu. Lepas tu masa diorang Abah tengah ubat, Ayu dekat rumah. Tahu tak benda yang diorang Abah ubat tu, benda tu ada datang depan pagar depan rumah Ayu. Oh, okey. Ni malam tu kita orang mula-mula Ayu tak perasan. Masa kita orang lepak dekat luar, Ayu ada rasa macam ada orang tengah berjalan mundar-mandir dekat depan pagar. Ingatkan macam dari ekor mata macam okey, mungkin bayangan je lah. Kita tak perlu cakap apa. Ayu, kita masuk dalam. Bila kita masuk dalam, memang tak tahu sebab benda ni kalau orang lain Ayu tak tahu, tapi setiap kali kalau macam Ayu kena, dia macam ada satu yang kita rasa macam badan kita rasa macam jadi macam lemah, jadi macam berat. Dia macam ada satu aura negatif yang buat kita rasa macam dekat badan kita ni rasa berat. Macam tu. So malam tu Ayu naik atas, Ayu rasa macam ada benda panggil. Dia macam marah. Bila Ayu tengok dekat tingkap, Ayu nampak benda tu depan pagar. Dia tengah berdiri, dia tengok Ayu. Macam tu.
So Ayu nak call Abah, tak ada jawab. Mungkin diorang dalam proses perubatan lah masa tu. Benda ni Ayu tak pasti kenapa dia datang ke rumah, tapi dia macam bagi satu amaran, jangan kacau. Masa dia ada dekat rumah tu, dia macam nak masuk tapi tak dapat masuk, nak masuk macam tak dapat masuk. Macam tu lah. Mungkin disebabkan apa tu, rumah ni ada Abah pagarkan lah. Macam tu. Okay, selesai diorang Abah, mungkin Abah masa tu dah habis berubat, Abah call. So masa Abah call tu kan, Ayu pergi ambil phone dengan cepat lah. Ayu ambil phone, terus pergi tingkap, tengok benda tu dah tak ada. Tu Abah cakap, kenapa call? Ayu cakap dengan Abah dekat mana? Dekat rumah orang berubat cakap macam tu. Kenapa? Abah, Ayu bagi describe benda tu. Benda tu dia berbaju putih, tapi macam nak cakap dia macam kekuningan pun ada. Dia macam ada bawa satu barang berjuntai dekat tangan. Dia berdiri, dia macam marah. Ayu cakap macam tu dengan Abah. Abah cakap, kau tengok masa bila? Abah cakap macam tu. Ayu cakap lah, baru je tadi ada dekat depan rumah. Tu Abah cakap, benda tu datang dekat engkau? Dia datang depan rumah. Macam tu. Lepas tu Abah cakap, dia dapat masuk tak? Tak dapat. Kenapa ya Bah? Tahu tak, benda tu yang diorang tengah ubat, yang dekat perempuan tu tadi. Ayu tak tanya secara detail lah, tapi Abah ada macam explain benda ni dari luar. Mungkin perempuan ni dia ada pergi dekat tempat something atau apakah, benda ni macam super suka dekat dia. So bila Abah pergi ubatkan, Ayu pun tak tahu macam mana ada kaitannya Ayu dengan benda tu sampai dia datang ke rumah. Tapi dia macam ada bagi warning, cakap jangan masuk campur. Macam tu. So Ayu sampaikan dekat Abah. Abah cakap memang benda ni dia bukan yang kita jumpa dekat, kalau dekat rumah kosong, tak. Yang ni yang benda dekat hutan. Dia dari hutan datang masa tu. Lepas tu Ayu cakap lah dekat Abah, Abah tolak lah cerita pasal yang masa berubat tu. Yang ni yang Ayu kena dekat rumah, yang masa Ayu cerita dekat Santai Chill tu. Masa tu yang ada gangguan tu. Okay, Abah cakap masa kita orang call tu, Ayu tak tahu dia tengok Ayu macam mana, tapi dia tengok macam ada satu pintu yang mengakibatkan dia tertarik dekat Ayu. So kejadian tu berlaku sebabnya ayah mertua Ayu ni dia ada potong satu pokok dekat belakang rumah. Sebab Abah ada tanya, dekat rumah tu ada satu pokok tak dekat belakang rumah? Ada? Dia cakap ada. Okey, benda tu yang kuku panjang tu asalnya dari pokok tu, tapi pokok tu dah kena tebang. So dia macam marah lah. Dia marah. Dalam masa yang sama, masa yang kita orang call malam tu, Ayu dekat luar. Kan Ayu cerita pasal yang makhluk yang dekat tempat yang mengganggu Ayu masa berubat tu kan. Sebab benda tu ada, atau Ayu ada, benda tu macam tertarik. Kenapa diorang ni dapat dekat engkau, aku tak dapat dekat engkau? Dia macam tu. Sebab tu dia mengganggu masa yang malam tu. Dia nak dapat kat Ayu, tapi tak dapat. Dia kenakan dekat orang yang ada di sekeliling Ayu, which is yang kakak ipar, anak dia, yang diorang tu dengan husband Ayu yang kena. So Abah cakap malam tu dia macam ada tengok sesuatu, macam dia ada tertarik sesuatu dekat Ayu. Sebab malam tu ada orang datang kan, Abah cakap. Ada orang datang. Ayu cakap dengan Abah, siapa yang datang? Abah cakap macam tu. Lepas tu Ayu cakap lah, ingat tak yang ketua
ketua kampung yang perkampungan yang tempat Ayu kena, yang anak dia kena langgar tu. Ayu cakap macam tu kat Abah. Betul Abah cakap tu. Dia yang datang kan, Abah cakap. Dia yang datang. Masa dia datang tu ada dua lagi makhluk, orang bawahan dia yang kalau Ayu bagi tahu yang ada datang dekat Syuk tu boleh ke? Boleh. Yang dua orang ni, yang dia punya pengikut ni, dia ada masa dekat Syuk tu. Masa tu. So yang benda yang kacau dekat rumah ni, dia macam tertarik kerana kejadian masa tu. Sebab tu dia datang mengacau. Dalam masa yang sama dia marah sebab rumah dia kena ganggu. Rumah dia kena potong kan, pokok tu kena potong sebab ayah mertua Ayu ni dia nak luaskan tanah dekat belakang tu sebab nampak terlalu semak kan. Tapi kita tak tahu, rupa-rupanya rumah tu rumah dia. So Abah cakap okey, kalau macam ni benda tu masih mengacau tak? Selepas daripada kejadian tu dia keep datang ke rumah. Tapi dia tak dapat masuk. Dia keep datang ke rumah. Malam ketiga tu Abah datang ke rumah. Sebab dekat rumah Ayu ni, dekat belakang sekeliling rumah, Abah ada tanam pokok bidara. So Abah suruh petik daun tu bagi mandi untuk buat perlindungan diri sebab benda ni dia keep datang. Dia keep datang. Mungkin dia sebab dia tengok benda lain ada dekat sekeliling Ayu, so dia rasa macam kenapa dia dapat, aku tak dapat, macam tu. So dalam tempoh berapa malam berturut-turut Ayu keep mandi air bidara, dan Abah ada buat bacaan. Lepas tu baru ni dalam bulan puasa dia tak ada. So bagi sesiapa yang dengar waktu Ayu call dengan santai chill tu, memang masa tu memang ada di benda jahat yang kuku panjang tu memang ada mengacau kita orang. Sebabnya masa kejadian yang berlaku malam tu bukan Ayu satu orang je yang kena. Family sebelah mertua pun kena. Diorang pun okey, yang kakak ipar Ayu tu pun masa malam suami dia ubatkan, dia cakap dekat rumah dia tu pun ada benda yang sama. Apa yang Ayu describe bentuk dia, kuku panjang, rambut panjang, kakak dia tengok benda yang sama juga. Apa yang Ayu bagi tahu, susuk tubuh dia macam mana, sifat dia macam mana, sama sebiji dengan akak dia bagi tahu. Bermakna benda yang mengacau tu ialah benda yang sama. Rupanya di sebalik kita shoot ada lagi cerita yang jadi. Betul. Nasib baik dia tak minat dekat Syuk. Aku tak tanya masalah. Lagi dia tanya. Masa aku tanya tak ada pun kan. Jadi okay, cerita dah habis. Jadi memang hak untuk aku bertanya. Okay. Jadi yang masa ayah Ayu merawat tu, dia ada merawat pesakit perempuan kan? Betul. Jadi benda tu datang kat Ayu lah kan? Masa apa ni, kita tengah kita tengah cerita ke macam mana? Bukan lah. Masa kita orang tengah cerita tu, yang tu belum bukan lagi yang bukan dari yang lagi. perempuan tu. Bukan. Yang dekat rumah, yang masa dia cakap tingkap tu. Yang tu. Sebabnya masa yang kita orang call, yang makhluk Allah yang satu lagi ni kan, dia tak nak Ayu dedahkan dia orang tu bersifat macam mana, dia berbentuk macam mana kan. Sebab masa dia orang ni datang, yang satu ni tengok. Okay. Yang satu ni tengok, dia macam benda ni dapat datang dekat engkau, tapi kenapa aku tak dapat? Dia macam tu. Dia macam tu yang Abah Ayu cakap, dia macam ada satu pintu yang bila dia tengok Ayu macam dia nak datang pergi Ayu.
Tapi sebabkan mungkin lah, ni mungkin dari kuasa Allah juga, tak dapat juga Ayu nak cakap pasal atuk tu ada jaga ke tak. Tapi kalau Allah tu cakap kau memang tak dapat, memang tak dapat. Mungkin tu jugalah sebabnya. And then masa kejadian ni berlaku, satu hari ke 2 hari selepas tu Ayu berlaku aksiden kereta. Okay. Memang teruk. Masa ni perjalanan Ayu dengan husband dari rumah customer, kita berjalan. Dalam masa yang tu juga, dalam kereta kita orang tengah dengar santai chill. Oh. Okay. Dalam perjalanan tu kita tengah dengar santai chill. So ni wallahualam, boleh jadi ini salah satu asbab juga, atau boleh jadi ni mungkin di luar kuasa kita. Mungkin kalau dah awal cakap macam tu lah. Masa kita orang dengar tu, kita ada melimpasi satu jalan, which is jalan ni memang selalu kerap kali berlaku accident. Masa berlaku tu, Abah cerita laluan tempat tu ialah laluan tempat makhluk halus ni lah. Mungkin masa kita orang dengar tu, dia macam seolah kita memanggil ke, macam tu lah. Macam bila kita dengar pasal keluarga sebelah ni, dia macam ada satu macam magnet yang mengakibatkan kita macam benda tu tertarik. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Mungkin salah satu sebab, tapi wallahualam, adakah tu asbab dia je ke, atau memang nak terjadi juga hari tu kita orang accident. Tapi masa Ayu accident tu, kalau ikutkan Ayu boleh mengakibatkan Ayu ni memang cedera teruk. Sebab masa tu pun memang Ayu memang tak sedar. Ayu pingsan dekat tempat kejadian. Memang teruk. Sebab kereta sekarang memang tak boleh repair total loss. Memang accident teruk. Kereta kita orang tu memang tak boleh repair. Masa yang Ayu berubat, yang Ayu cakap Ayu mandi tu kan, Abah ada buka cerita lah. Masa Ayu accident tu, Abah cakap macam ni, tahu tak masa korang accident tu, syukurlah atuk tu ada. Kalau tak, mungkin korang akan masa kejadian tu mungkin korang akan lebih cedera, lebih teruk. Sebab husband Ayu dia drive dekat tempat duduk driver tu, dia sampai terpelanting dekat belakang kursi penumpang tempat Ayu duduk. Kursi tu patah, dia boleh terpelanting dekat belakang, and Ayu memang pingsan. Tapi masa kejadian tu, husband Ayu cakap Ayu sedar, tapi Ayu tak sedar langsung. Dia cakap Ayu ada buka mata, dia cakap Ayu ada macam bercakap bagi tahu dia dekat mana sakit. Tapi Ayu cakap dengan dia, wah, memang lillahi ta'ala, aku memang tak sedar. Ayu cakap macam tu, aku memang tak sedar. Sampai dekat hospital, dekat ICU, baru Ayu betul-betul sedar. Yang ni masa kita orang accident ni, selepas je berlaku kejadian ni, dia dalam tempoh masa yang berlakunya masa calling dengan santai chill, and then ada gangguan yang datang ke rumah, and Ayu accident. Macam tu. Dia macam berkait-kait tau. Jadinya atuk tu dia menyelamatkan macam mana tu? Maksudnya dia menghindarkan daripada gangguan alam sana ke masa berlaku accident tu? Ni dari cerita Abah lah. Sebabnya kalau satu orang mungkin Ayu macam 2-3 lah, betul ke tak. Tapi ni dari yang mak kepada abang ipar Ayu tu pun, kalau Hafiz ingat, Ayu ada cakap dia pandai tengok juga benda tu kan. Dia pun cerita benda yang sama. Dia cakap Ayu pernah accident kan. Dia cakap betul, yang baru-baru ni. Dia cakap tahu tak masa tu atuk tu ada. Kalau dia tak ada, mungkin korang lebih teruk. Dia cakap macam tu. So dari dia tu, yang hamba Allah lagi satu orang pun cerita benda yang sama. Dia cakap masa Ayu accident tu, ada hamba Allah lain yang membantu. Dia cakap macam tu.
So benda tu macam relate lah dari apa yang Abah Ayu cakap dengan yang mak mertua abang mak abang ipar Ayu tu cerita. Bahaya pisah dengar santai cil ni. Macam Wukia. Ya. Ingat dengar dalam kereta nak enjoy boleh jadi benda lain lah. Aduh. Tapi itu kalau ada yang nak percaya, percaya. Kalau ada yang tak nak percaya, Ayu tak dapat nak paksa. Tapi benda ni dia macam teratur dari satu ke satu tau. And benda ni dia macam berkaitan dengan kejadian yang sebelum-sebelum ni. Aku fikir kan kita kena letak pula, jangan dengar dalam kereta kan. Tapi masalahnya aku sendiri pun dengar dalam kereta tau. Tapi Alhamdulillah lah belum jadi apa. Sebab bila kita dengar cerita seram dalam kereta ni, dia tak terasa panjang lah perjalanan tu. Relax. Betul. Sebab selepas dari Ayu selalu keep calling dengan santai cik kan. So kita orang husband jadi macam why not kita dengar. Best lah kalau dengar story-story orang kan. Sebab bila kita orang dengar, Ayu selalu cakap dengan aku macam ni, cerita dia ni macam cerita aku kan, cakap macam tu dengan dia. Macam benda ni macam apa yang berlaku dekat orang tu, benda tu berlaku dekat Ayu juga. And ada yang Ayu perasan ada yang komen-komen cakap Ayu dengan Ato ni dia ada macam bagi something ke tidak. Okay, ni Ayu bocor rahsia sikit lah. Tak apa betul kan kena warning kan. Tak ada, dengan Atok tak apa. Okay. Ni kongsi sikit je. Bagi yang ada penjaga macam Ayu, kita tak minta diorang ada jaga kita atau tidak. Ni dia tengok pada hati orang tu macam mana. Sebab kalau macam yang Ayu tahu, dia tengok pada hati orang ni macam mana. Boleh jadi kita satu masa nanti akan jadi macam ada sudden happen. Kalau kita perlu membantu, kita harus membantu. Dia macam tu. Mungkin masa tu kita akan diberi peluang untuk mengubat orang tu. Mungkin dia datang ni macam bersebab. Sebab Abah ada cakap macam ni. Masa Ayu jumpa dengan Atok tu, ada tak dia berkongsi satu ayat untuk melindung diri atau untuk mengubat diri? Boleh jadi kita dipilih untuk mengubat orang dalam susah. Macam tu. Lepas tu ada yang tanya, Ayu ada terima apa-apa ke tak dari Atok tu? Ayu ada terima, tapi tak dapat bagi tahu apa benda tu. Tapi apa yang dia beri tu bukan bermaksud itu akad antara kita dengan dia, tak. Dia macam, sebab kebelakangan ni Ayu keep terkena benda-benda yang sering mengacau. Dia ni macam satu benda boleh kalau you nak describe dia macam senjata lah. Senjata yang kita boleh pakai untuk melindungi diri daripada terkena atau diganggu oleh benda-benda gaib yang jahat nak mengganggu kita. So kalau ada yang nak bertanya benda ni kita boleh buang atau tak, kita kena sendiri je bagi tahu, aku tak nak engkau jaga. So dia akan hilang. Dia akan slowly akan hilang. Macam tu. Kalau ada yang bertanya, yang sebelum ni ada tanya kan, Ayu dapat tak buang, kita tak nak dia jaga. Sebab masa Ayu yang pernah ingat yang Ayu cerita, mak Ayu tak nak izinkan. Sebab masa yang benda-benda ni berlaku, Atok tu sendiri datang bertemu dengan Abah, minta izin untuk jaga Ayu dan Abah izinkan. Asalkan dia tidak dia tak menidakkan akidah kita dalam agama Islam lah. Memang sebab Abah sendiri pesan, Ayu dah tahu dia ada, jangan terpesong dari apa yang kita percaya pada Al-Quran dan Allah. Memang kalau ikut pada fikiran common sense lah, kita keep akan fikir, oh dia ada dengan aku. Jangan. Abah sentiasa remind Ayu cakap macam tu. Jangan fikir, oh dia ada.
takut nanti kita memperhambakan diri kita dekat dia. Tapi kita perlu ingat, setiap apa yang berlaku ada asbab, itu semua atas keizinan Allah. Walaupun dia ada, kalau Allah cakap kun fayakun, kau kena juga, memang kau akan kena. So apa yang terjadi, keep percaya pada Allah. Allah yang membaikkan, Allah juga yang menjadikan kejadian tu jadi macam tu. Macam tu. Okey. Baik. Explanation yang sangat jelas dan panjang lebar. Jadi kita pun dah tahu dah apa yang jadi di part 4 dan bagaimana benda ni membantu Ayu. Aku pakai term bantulah sebab tengok tak ada pula dia macam menjejaskan atau memberi mudarat. Wallahualam, tak sure. Tapi ini apa yang kita dapat dengar sendirilah. Dan aku tak ada benda nak tanya banyak sebab dah clear. Betul kan? Aku pun clear, cerita dia jelas. Semua faham. Aku tinggal ingat tu aku kena tegur. Tu malas nak tanya lagi kan. Yang Syuk kena tu yang dekat yang kaum yang Ayu tak nak cerita tu. Yang tu yang anak dia tu kan. Yang dia kena anak dia tu. Saja je. Okay, baik. So harapnya semua orang dah dapat jawapan kan. Apa yang korang komen tu Ayu dah balas. Rupanya setiap komen yang korang tanya tu Ayu baca. Nampak. Kan? Jadi kalau ada lagi persoalan ke apa ke kan, mungkin dekat video ni kan nak tanya boleh tanya. So far cerita memang best, mind-blowing. Jadi macam semua benda related tau. Jadi pada saya Ayu memang antara yang storyteller yang the best lah. Yang lain pun seronok juga dengar. Tapi yang ni mungkin dia ada satu cerita yang panjang tau. Yang bila kita dengar tu jadi seronok. Okay. Jadi sebelum tu Ayu mungkin Ayu ada pesanan nak sampaikan pada penonton Santai Chill. Satu je, Ayu sangat-sangat berterima kasih dengan Syuk, dengan Hafiz sebab dari permulaan korang offer Ayu untuk bercerita, sedikit demi sedikit apa yang Ayu tak tahu akhirnya terbongkar juga dalam masa yang sama. And berterima kasih juga dengan semua pendengar Santai Chill yang berkongsi apa yang diorang tahu dekat ruangan komen semua. Ayu baca. Memang setiap kali Ayu akan refresh tengok ada tak orang komen yang terbaru-terbaru lagi. Macam tu Ayu akan tengok. And then terima kasih sangat-sangat dengan kawan Ayu, Sidah tu tadi. Dia yang memperkenalkan Santai Chill ni, sampaikan Ayu boleh berkongsi. Sebabnya ada satu benda yang macam bagi Ayu lah yang dapat melihat and mengalami benda ni. Kita orang sometimes kita orang perlu ada satu tempat yang kita orang nak share. Bukan untuk korang mempercayainya bulat-bulat, tapi untuk berkongsi ada tak orang lain yang serupa dengan aku. So bila ada tengok komen, ada tengok story-story yang before ni, diorang pun alami benda yang sama apa yang Ayu rasa. Sekurangnya Ayu rasa, ya Allah, rupa-rupanya dekat dunia ni bukan aku seorang je yang rasa sakit perih menghadap benda tu. Rupa-rupanya ada orang lain juga. Mungkin lebih teruk dari apa yang Ayu rasa. Sekurang-kurangnya Ayu rasa macam bukan kita rasa bersyukur untuk dapat tengok benda tu sebab kita pun tak minta. Tapi sekurangnya bila diorang ada share penceritaan tu dalam masa yang sama, Ayu dapat belajar macam mana nak control. And kita orang tahu macam mana benda ni kita nak handle dia perlu ke tak. Macam tu lah. Terima kasih sangat-sangat. Dan kami pun berterima kasih dekat Ayu sebab memberi satu cerita yang kami rasa tak dapat kat mana-mana dan tak terbayar, dan satu pengalaman yang menarik lah kita dapat kongsi sama. Dan secara tak langsung kita dapat jadikan ruang komen ni tempat berkongsi sebenarnya. Tempat untuk kita berbahas kan, bagaimana kita jadikan dia tempat perkongsian ilmu, bukan semata-mata hiburan gelak kosong kan. Dan pada aku kalau orang nak kata channel ni cerita tak realistik, kita dah dapat Ayu mana dia dapat merasai pengalaman orang sendiri yang sama dengan dia dan at least dia rasa lega. Pada aku itu dah cukup realistik lah. Maybe dia nak realistik, kita panggil orang tu, kita bawa dia pergi tempat-tempat yang terlawat. So dia duduk situ. Ya betul. Bagi dia realistik ke? Dan Santai Chill pun sebenarnya untuk membangunkan satu cerita mana kita nak pergi ke tempat tu kan. Jadi
kita cuba varietykan pengalaman. InsyaAllah kalau ada idea yang lebih menarik, kita akan cuba usahakan demi keseronokan dan dapat menimba sesuatu pengajaran bersama. Dan terima kasih lagi sekali kita nak ucapkan pada para pendengar yang mendengar dari awal sampai habis, yang yang sudi support kami dari awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada korang. Tanpa korang siapalah kami di sini. Okey, jadi terima kasih Ayu. InsyaAllah kalau ada cerita jangan penat untuk kongsi dengan kami Dan kepada korang banyak. Okey, InsyaAllah kita set tepi lah Alright. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di next video. Assalamualaikum. Bye bye.